Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi, sabahun nur, sabahul khair. Kita bertemu dalam program Hayati Quran. Moga-moga menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran, dapat mengambil pengajaran daripada Al-Quran dan dapat membawa Al-Quran dalam kehidupan seharian setiap daripada kita. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen, Nur Hayati Yahya, Nur Baiduri, Gali Sprint, Ana Sukaimi, Kamiza Muhammad Amil, Kati Khairuddin, Nurisawan Hassan, Zahra Alias, Hardi Suhaimi, Rin Khairil, Nurazia Mukhtar, Gali Sprint, Fatimah Cikmat, Ana Sukaimi, Faridah Ismail, Rozana Aziz, Zaliha Kamaruddin, Hajarah Zai, Hafizah Hassan, Tuan Nur Rahim Sharif, Jazakillah khairah Kak Kamizah, Tumirah Damiri, Safia Sapian, kemudian Lilis Suryani Razali, Salina Muhammad Noor, Sunda Jane, Habibah Suib, Nur Hayati Sulaiman, Siha Cika dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Lalu pada hari ini kita berada di mana? Ahlan-ahlan Lilis Suryani Razali, first time join. Ahlan-ahlan, moga-moga adanya manfaat, harapnya insya-Allah. Ahlan-ahlan Khatinah Ma'ngah, Misliha, Rozana Muhammad Noor dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Pada hari ini kita masih lagi berada pada surah Al-A'raf. Mohon sahabat-sahabat bantu catatkan supaya mempermudahkan sahabat-sahabat yang kali pertama bersama. Lalu hari ini kita nak sambung pada surah yang ketujuh, surah Al-A'raf, bermula daripada ayat 59 pada muka surat 158. Muka surat 158 ayat yang ke-59 daripada surah yang ketujuh, surah Al-A'raf. Semalam kita telah kongsikan bahawa setelah daripada Allah menceritakan tentang perbualan, keadaan penghuni syurga, penghuni neraka dan juga Ashabul A'raf pada muka surat 155 dan 156. Dan selepas daripada Al-Quran menceritakan kepada kita berkenaan tentang kudrah Allah, tentang keesaan Allah, bagaimana pengurusan Allah pada ciptaan langit dan bumi, bagaimana pengurusan Allah pada penurunan hujan dan lain-lain. Maka Al-Quran mula menceritakan kepada kita tentang kisah para Nabi alaihimussalatu wassalam. Bermula daripada Nabi Nuh yang kita akan baca pada hari ini, dan disusuli dengan 5 lagi kaum Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan semalam kita telah kongsikan pandangan daripada Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Wasit, di mana beliau terangkan apakah hikmah dibawakan kisah-kisah Nabi yang terdahulu, kisah-kisah kaum yang terdahulu. Lalu semalam kita telah kongsikan 2 sebab, kita telah kongsikan 2 pandangan yang telah dibawa oleh Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Kita pergi kepada pandangan yang ketiga, sebab yang ketiga. Maka dalam tafsir Al-Wasit disebut, kenapakah dalam Al-Quran dibawakan kisah-kisah Nabi yang terdahulu, kisah-kisah umat yang terdahulu. Maka dalam tafsir Al-Wasit disebutkan sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga adalah apabila kita lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi.
Ummi memberi maksud baginda tidak boleh membaca dan baginda Nabi SAW tidak boleh menulis. Dan tidak boleh membaca dan menulis baginda Nabi SAW bukanlah dikira sebagai satu kekurangan. Tidak. Ianya bukanlah kekurangan. Maka baginda Nabi SAW adalah seorang insan yang ummi, yang tidak boleh membaca dan juga menulis. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka dalam tafsir Al-Wasit disebutkan, dibawakan kisah-kisah para Nabi, para umat. Dalam keadaan baginda Nabi SAW adalah seorang ummi yang tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Maka bila Nabi tak boleh membaca dan Nabi tak boleh menulis, maka Nabi SAW boleh tahu kisah-kisah Nabi yang terdahulu, umat yang terdahulu dengan begitu tepat, dengan begitu jelas, dengan begitu sempurna. Maka ini menunjukkan dalla dhalik, ini menunjukkan ala annahu innama arafaha bil wahyi min Allah, bahawa pengetahuan Nabi ini datang daripada Allah. Lalu menunjukkan baginda Nabi adalah utusan Allah, adalah orang yang menerima wahyu daripada Allah. Sebab Nabi tak boleh membaca dan menulis, Nabi tak boleh ambil daripada kitab-kitab yang terdahulu, tidak. Lalu semua kisah-kisah yang ada daripada kisah Nabi Nuh dan juga Nabi Saleh, Nabi Shu'aib serta kaum mereka, dan kita bakal baca juga kisah Nabi Musa. Semua kisah-kisah ini sebenarnya satu bukti, satu dalil yang besar bahawa baginda adalah Nabi. Sebab baginda beroleh wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sebab yang ketiga. Lalu daripada sini bila kita baca kisah-kisah para Nabi, maka daripada sini menambah keyakinan kita terhadap kerasulan dan kenabian baginda Nabi SAW. Antara sebab yang keempat, kata para ulama tafsir, kenapakah dalam Al-Quran adanya kisah para Nabi dan umat-umat yang terdahulu? Sebenarnya kita boleh belajar daripada kisah-kisah ini. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang cuba mendustakan utusan-utusan Allah, orang-orang yang cuba nak lawan Allah, Allah akan beri mereka peluang. Allah akan beri mereka peluang. Bukanlah bila mereka ingkar terus turun azab. Tidak. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Bayangkan, 950 tahun. Kaum dia tolak dia. Kaum dia tidak beriman kepada dia. Bahkan kaum dia tentang dia. Maka 950 tahun Allah bagi peluang. Tetapi kena ingat bahawa bila Allah beri peluang, Allah bukan lupa. Bila Allah beri peluang, bukan bererti Allah lupa. Tetapi bila Allah beri peluang, tetap akan ada hukuman dan azab serta siksaan. Maka ini perkara yang keempat, ini menjadi satu pengajaran pertama untuk kita. Bahawa apabila kita buat dosa, apabila kita buat maksiat, apabila kita langgar perintah Allah, dan pada waktu itu nampak seolah-olah tak ada hukuman, tak ada siksaan yang menimpa kita, maka jangan menjadikan kita pada waktu itu rasa bahawa Allah tak menghukum. Sebenarnya Allah beri peluang. Peluang untuk manusia itu bertaubat. Peluang untuk manusia itu berubah. Peluang untuk manusia itu kembali kepada Allah. Tapi manusia jangan ingat Allah lupa. Jangan ingat Allah langsung tidak akan ambil tindakan dan hukuman. Kalaulah manusia itu tetap tak bertaubat, tetap tak kembali pada Allah, maka hukuman Allah adalah sangat berat. Siksaan Allah adalah pasti. Lalu sebab itu pengajaran yang pertama, apabila seseorang itu melanggar perintah Allah, melakukan maksiat kepada Allah, maka apabila tidak ada sebarang perkara berlaku kepadanya, sebenarnya Allah sedang beri peluang. Tapi gunakan peluang itu untuk bertaubat. Bukan gunakan peluang itu untuk pada waktu itu take advantage ataupun rasa selesa untuk langgar lagi perintah Allah, untuk tidak bertaubat. Maka jangan
kita jadikan perkara ini berlaku dalam kehidupan kita. Sebab itu kita nampak kaum Nabi Nuh Allah bagi peluang 950 tahun. Tapi bila mereka tetap tak bertaubat, datangnya hukuman, siksaan, banjir pada waktu itu sehingga menenggelamkan mereka. Begitu juga kaum-kaum yang lain. Sebab itu kita kena ambil pengajaran. Bila Allah beri peluang, bukan bererti Allah lupa. Lalu bila Allah beri peluang, ambil dan bertaubat. Bukan pada waktu itu merasa selesa dan langgar lagi banyak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah 4 sebab kenapa dibawakan kisah-kisah para Nabi dan juga umat-umat yang terdahulu mengikut pandangan Ar-Razi rahimahullahu ta'ala dan dinukilkan di sini dalam tafsir Al-Wasit li Tantawi. Seterusnya kisah yang pertama yang ada pada muka surat ini adalah kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita perasan kisah Nabi Nuh dan juga kaum dia daripada ayat 51 hingga ayat yang ke-63. Lalu kita nampak ayat 59, minta maaf. Ayat 59, 60, 61, 62, 63 dan juga 64. Minta maaf, 5 ayat. 59, 60, 61, 62, 63 dan 64. Minta maaf, 6 ayat. Lalu pada ayat 6 ayat berikut, kata para ulama tafsir, kita akan melihat tentang kisah Nabi Nuh dan juga kaum dia. Lalu dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini bahawa Nabi Nuh disebut dalam Al-Quran sebanyak 43, sebanyak 43 kali. Lalu 43 kali disebutkan tentang Nabi Nuh dalam Al-Quran. Disebutkan tentang nama Nabi Nuh di dalam Al-Quran. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-59, ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad arsalna Nuha. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la ini adalah jawapan kepada huruf sumpah. Lalu terjemahannya adalah demi. Qad, sesungguhnya. Laqad, demi sesungguhnya. Ada 2 kali penegasan. Lam yang menunjukkan kepada jawabul qasam yang memberi makna demi. Qad yang merupakan takkid penegasan yang memberi terjemahan sesungguhnya. Firman Allah, laqad, demi sesungguhnya. Arsalna, kami telah mengutuskan ataupun kami telah menjadikan Rasul. Siapakah? Nuha, Nuh alaihi salatu wassalam. Maka daripada ayat ini yang pertama kita dapat adalah daripada bahagian ini bahawa Nabi Nuh adalah seorang Rasul. Nabi Nuh adalah seorang Rasul. Dan yang kedua yang kita dapat pada perkataan arsalna, kami yang utuskan, kami yang menjadikan beliau Rasul, bahawa hak untuk melantik mana-mana Rasul pada waktu itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak boleh nak pertikaikan kenapa Rasul bukan daripada kumpulan ini, kenapa Rasul bukan daripada golongan ini, kenapa Rasul bukan daripada pihak ini. Hak melantik Rasul, arsalna, kami, firman Allah, yang mengutuskan, kami yang menjadikan beliau Rasul, kami yang melantik beliau sebagai Rasul. Maka daripada perkataan laqad arsalna Nuha, 2 benda kita dapat. Yang pertama, pengajarannya pada waktu itu adalah bahawa baginda Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah seorang Rasul. Dan yang kedua, pilihan Allah untuk melantik mana-mana Rasul itu adalah pilihan Allah. Lalu daripada sini pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat. Tadi kita dah sebut pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, bahawa dalam keadaan kita, walaupun sekarang dah tak ada Nabi, tetapi kadangkala ada orang tertentu yang Allah pilih untuk menjadi kekasih dia, ataupun istilah kita wali dia, ataupun orang-orang yang dekat dengan dia. Maka sebenarnya itu adalah pilihan Allah. Itu adalah hak Allah. Jangan pula kita dengki, kita hasad kenapa orang itu begini,
kenapa orang itu Allah pilih dia dan sebagainya. Mungkin ada sesuatu amalan yang baik, ada sesuatu sifat yang baik yang ada padanya yang tidak ada pada kita. Kerana ini adalah pilihan Allah. Ini adalah anugerah Allah, kerasulan yang mana pada waktu itu tidak boleh dipertikaikan. Firman Allah, laqad arsalna, demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuha, Nabi Nuh. Kepada siapa? Ila qaumih, kepada kaum dia. Lalu daripada perkataan ila qaumih kita dapat tahu bahawa Nabi Nuh diutuskan kepada kaum yang tertentu. Diutuskan kepada kaum yang tertentu. Dan pernah berlaku pada satu zaman ada dua Nabi. Seperti mana yang kita belajar, yang mana kita akan baca juga dalam juz yang ke-12 dalam surah Hud. Bagaimana pada satu zaman adanya Nabi Ibrahim dan adanya Nabi Lut. Nabi Lut berada dekat kawasan yang lain, dekat kota Sadum, dan Nabi Ibrahim berada dekat tempat yang lain. Sebab Nabi-Nabi yang terdahulu mereka dihantar untuk kaum yang tertentu, untuk kawasan yang tertentu. Maka daripada perkataan firman Allah, ila qaumih, kepada kaumnya, bererti Nabi Nuh diutuskan kepada kaumnya. Berbeza dengan baginda Nabi SAW, baginda diutuskan kepada seluruh alam. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua manusia keseluruhannya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dalam ayat yang lain, dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia. Berbeza dengan Nabi Nuh, kita baca di sini, baginda diutuskan ila qaumih, kepada kaum baginda. Lalu para nabi pada waktu itu diutuskan untuk kaum yang tertentu, pada tempat yang tertentu, kawasan yang tertentu. Maka Nabi Nuh AS diutuskan kepada kaum dia. Maka pada waktu itu baginda Nabi Nuh AS pada waktu itu mengajak kaumnya dan mengingatkan kaumnya kepada dua perkara. Faqala, maka berkatalah Nabi Nuh, ya, wahai, ya maksudnya wahai, harfun nida, huruf seru, ya wahai, qaumi, kaumku. Asalnya selepas mim itu ada ya, tetapi dihilangkan, dihazafkan. Ya qaumi, wahai kaumku. Lalu apakah seruan Nabi Nuh AS dan semua Nabi-Nabi yang lain? Seruan para Nabi pada waktu itu adalah U'budullah, sembahlah kamu akan Allah. Ataupun maknanya U'budullah daripada abdun, perhambakanlah diri kamu kepada Allah. Lalu ini seruan para Nabi, U'budullah, sembahlah kamu kepada Allah, perhambakanlah diri kamu kepada Allah. Maka daripada sini kita dapat satu pengajaran, dan ini adalah pengajaran yang ketiga, bahawa para Nabi pada waktu itu mereka mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada diri mereka. Mereka mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang patut setiap daripada kita juga lakukan, iaitu mengajak manusia kepada Allah. Bukannya mengajak manusia kepada diri kita, tidak. Kepada ilmu pengetahuan kita, tidak. Kepada apa pun berkaitan dengan diri kita, tidak. Kita nak mengajak manusia kepada Allah, termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita bukan sekadar nak jaga makan minum mereka, sekadar pembesaran mereka, kita nak mengajak mereka kepada Allah. Sebab ini adalah ajakan para Nabi. Ini adalah seruan para Nabi. Semua para Nabi nanti kita akan baca ayat 65. Sama juga Nabi Hud yang mengajak kaum dia, U'budullah, perhambakanlah diri kamu kepada Allah, sembahlah kamu akan Allah. Lalu itu pengajaran yang ketiga. Apapun yang kita buat dalam hidup, kita nak membawa manusia kepada Allah. Dan ini bukan kerja para ustaz sahaja, para guru agama sahaja. Setiap daripada kita, kalaulah contoh kita berniaga, pun pada waktu itu secara tak langsung kita boleh ajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalaulah contohnya kita adalah bos, ketua dalam sesuatu organisasi, secara tak langsung dengan penuh hikmah, kita boleh mengajak manusia kepada Allah. Kalaulah kita seorang yang profesional, doktor ataupun apa, secara tak langsung bila kita rawat, pada waktu itu kita boleh selitkan dengan penuh hikmah pada waktu itu mengajak manusia kepada Allah. Lalu inilah seruan pada Nabi, U'budullah, sembahlah kamu akan Allah, perhambakanlah diri kamu kepada Allah. Kenapa nak kena memperhambakan diri kepada Allah? Maka Nabi Nuh menyebut, tidak ada lakum untuk kamu min daripada ilah Tuhan yang layak disembah ghairuh kecuali daripadanya, selain daripada Allah. Selain daripada Allah tak ada yang layak disembah. Kata para ulama tafsir, maksud daripada ilah adalah sesuatu yang kita cari, yang kita seru, yang kita minta dan mohon apabila kita berada dalam kesulitan. Diterjemahkan sebagai Tuhan, sebagai zat yang disembah. Lalu manusia bila dia berada dalam kesulitan, tak ada benda yang dia boleh minta tolong kecuali hanya daripada Allah. Apabila datangnya ujian, yang manusia seru hanyalah Allah. Lalu sebab itu Nabi Nuh AS ingatkan, sembahlah Allah, perhambakanlah diri kamu kepada Allah, kerana tidak ada ilah, tidak ada zat yang layak disembah kecuali Allah, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah ajakan Nabi Nuh AS yang pertama. Ajakan Nabi Nuh AS yang kedua, pada waktu itu beliau zahirkan rasa syafqah, rasa sayang, rasa risau kepada kaumnya. Sebab itu Nabi Nuh berkata, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Yang ini kita sambung esok insya-Allah. Sebab sebentar lagi kita ada satu lagi program pada jam 9.10 pagi, sirah peperangan Rasulullah. Lalu inni akhafu alaikum azab yaumin azim, seruan Nabi Nuh yang kedua, kita akan sambung esok insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Kalaulah sahabat-sahabat rasa ada manfaat, maka bantu share, kongsi, sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu terima kasih semua. Kita jumpa sebentar lagi insya-Allah.